Okey, baik pelajar-pelajar ya. Pada pagi ni insya-Allah kita akan melihat karangan. Ya, karangan respon terbuka. Okey. Bila cikgu sebut karangan respon terbuka, okey, mindset anda. Okey, Aisyah. Okey, karangan respon terbuka ini berada pada kertas 2. Kertas 2, soalan yang kedua dengan markah yang paling banyak antara soalan dalam kertas 1 dengan kertas 2. Karangan respon terbuka ialah bahagian yang paling banyak memberikan markah kepada anda. Ini harus faham ya. Paling banyak markah di sini. Ya, paling banyak markah ialah 30 markah. Karangan respon terbuka. Ya, karangan respon terbuka ni biasa anda buat sejak sekolah rendah lagi. Ya, jadi okey. Kita nak ada penambahbaikan. Ya, kamu dah biasa buat karangan. Cuma kena faham apabila kamu dah masuk ke sekolah menengah, ya, dan anda pun semakin matang, ya, pemikiran pun dah mula semakin mantap. Jadi kita kena maju ke depan. Ya, jadi karangan yang 120 masa di sekolah rendah, ya, bertambah kepada 180 patah perkataan. Tak banyak mana beza pun. Ya, 120 dengan 180. 60 sahaja penambahan. Ya, bahkan cikgu sangat yakin ya kamu mampu buat lebih daripada 180. Ya. Okey, jadi okey, kita nak tengok bahan Kita nak tengok bahan. Macam mana? Okey ya, hari ni kita nak tengok teknik menghuraikan isi karangan. Okey. Okey ya, itu dia. Teknik menghuraikan isi karangan. Okey. Siapa tadi yang masuk? Nur Aisyah. Okey pelajar-pelajar, anda boleh nampak tak bahan yang sedang cikgu paparkan ini? Pelajar boleh respon? Nampak ya? Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey, baik. Okey, hari ni kita nak tengok teknik menghuraikan isi karangan ya. Okey. Karangan ni ya ada seperti yang anda semua maklum. Karangan kita ada pendahuluan, basic dia, asas dia ada pendahuluan, ada isi dan ada penutup. Okey, hari ni cikgu tak nak sebut bab pendahuluan dan penutup. Kita akan tengok teknik menghuraikan bahagian isi, ya, bahagian isi. Okey, boleh cikgu minta respon, ya, pelajar, ya. Okey, dalam peringkat menengah rendah, ya, berapakah isi yang wajar diberikan dalam sesebuah karangan? Berapa isi? 4. Okey, ada yang kata 4. Okey, lagi? 5. Wow, banyaknya. Ada yang 6. 4. Okey. 4, 5, 6. Okey, baik. Terima kasih atas respon. Okey. Baik ya.
untuk peringkat menengah rendah pelajar-pelajar, ya, sekurang-kurangnya 3. 3. Ini paling minimum, ya. Bukan minima. Itu ejaan. Paling minimum sebagai calon peperiksaan dalaman, ya, anda dalaman lah, ya, peperiksaan dalaman, ya, pertengahan tahun kemudian akhir tahun. Sikit lagi kita akan ada peperiksaan, ya, mungkin selepas ini bukan PBD tetapi bertulis. Jadi apa yang kita belajar sepanjang 5 bulan PDPR ini, ya, sebahagiannya akan menjadi soalan dalam peperiksaan kamu nanti, ya. Jadi fokuslah, ya. Okey, jadi untuk peringkat menengah rendah, okey, perbetulkan semula. Isi karangan yang harus diberikan ialah 3. 3. Nak bagi 4? Boleh. Mampu bagi 5? Silakan. 6? Banyak sangat kot, ya. Itu STPM, SPM, ya. Jadi peringkat kita menengah rendah, anda khususnya tingkatan 1, ya, paling minimum, okey, mindset anda 30 markah. Banyak, ya, karangan ni 30 markah. Jadi isi sekurang-kurangnya 3. Okey, mampu bagi 4, terbaik. Ya, sebab isi yang keempat itu akan menyebabkan jumlah perkataan anda akan lebih 180. Bahkan kalau mampu mengikut teknik yang akan cikgu berikan sebentar nanti, ya, cikgu yakin 350 peringkat SPM anda mampu capai, ya. Peringkat menengah rendah kita lah, ya, tingkatan 1, 2, 3, jumlah perkataannya ialah 180. Lebih, tak boleh kurang. 180 lebih patah perkataannya. Okey, baik, kita akan pergi satu demi satu. Okey. Okey. Apa dia teknik yang cikgu nak paparkan untuk anda? Mungkin sebahagiannya ya, ada pengetahuan ini. Jadi cikgu nak berkongsi lah, ya, cikgu nak berkongsi ya, teknik menghasilkan karangan, ya, isi karangan, ya, teknik menghasilkan isi karangan. Okey. Baik, ya, cuba perhatikan bagaimanakah kita hendak menghuraikan isi karangan. Ya, sebab kadang-kadang ada pelajar dia boleh bagi isi tetapi nak olah isi, menjadikan karangan itu kemas, karangan itu mantap, karangan itu gramatis, karangan itu diolah dengan baik. Ada sesetengahnya rasa besar sangat masalah. Macam mana, ya? Aku tak tahu macam mana nak olah. Ada isi tapi tak mampu nak olah. Okey, kita tengok, ya, teknik ini, ya. Bagaimanakah kita hendak? Ini persoalannya. Ya, sepatutnya cikgu tak tanda soal di sini. Tapi kita faham sama-sama lah, ya. Bagaimanakah kita hendak menghuraikan isi karangan? Okey, kita cuba rungkai masalah ini. Bagaimana kita nak mengolah isi karangan? Okey, baik. Cikgu perkenalkan kepada anda teknik MBK. Cuba perhatikannya. Teknik MBK. Okey, hari ini cikgu terangkan saja. Ya, cikgu dalam bentuk PowerPoint, ya, cikgu terangkan kepada anda. Mungkin di tangan masing-masing ada buku, ada nota, boleh buat catatan. Ya, boleh buat catatan, ya. Ini kamu boleh ambil, ya, kamu boleh guna ayat kamu dulu secara nota. Ya, nota ni ayat masing-masing, ya. Okey. Kamu boleh guna ayat kamulah cara menghuraikan isi karangan. Boleh guna ayat sendiri, buat catatan ringkas di buku anda sekarang, ya. Okey. Jadi macam mana kita nak mengolah isi? Okey, nampak, ya. M untuk mengapa. Isi dah ada. Okey, isi dah ada. Selepas isi dah ada tu, kita dalam mindset kita tu, kita pegang kepada 3 perkara ini, ya. Lepas dah diisi, okey. Mengapa isi yang kita bagi tu? Untuk apa? Ya, macam mana kita nak isi yang kita bagi tu, kita jadikan dia sebagai persoalan. Mengapa? Ya, mengapa kita bagi isi tu? Kemudian bagaimana?
Bagaimana ni biasanya untuk ayat contoh lah, ya, contoh dia. Kemudian kesan daripada isi yang kita buat tadi, apa akan berikan kesan kepada kita. Jadi mungkin boleh buat catatan dahulu pelajar-pelajar. Bagaimana kita nak mengolah isi? Guna teknik ini, MBK. Ya, MBK. Mengapa kita kata demikian? Ya, bagaimana kita nak buat perkara yang kita sebutkan tadi. Contoh, ya, kita bagi beberapa contoh. Lepas tu kalau kita buat ni, apa akan jadi hasil dia? Maknanya kesan, ya. Okey, baik, seterusnya. Okey, kalau kata cikgu boleh nak cikgu slow sikit, nak tunggu kejap. Okey, boleh, ya. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, baik, tajuk karangan hari ni. Ini tajuk hari ni, perbincangan kita hari ni, cikgu ambil tajuk yang simple, faedah bersukan. Ya, ini tajuk kita. Okey, boleh buat catatan sekarang, ya. Faedah bersukan. Ini tajuk perbincangan kita. Kita nak menggunakan teknik MBK tadi. Mengapa, bagaimana dan kesan. Dengan tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ni, ya, faedah bersukan. Okey, baik. Okey, tajuk kita, ini dia, faedah bersukan, ya pelajar, tajuk yang simple. Cikgu tak naklah buat ayat pernyataan, ayat penyata. Ya, kita digalakkan untuk, biasanya dalam soalan peperiksaan dia akan panjang, ya, bukan macam ni saja, bukan pendek macam ni. Ya, tapi dia akan mulakan dengan pernyataan. Ya, untuk menjadikan seseorang itu sihat, ya, sihat dan bergaya, ya, digalakkan agar melakukan aktiviti bersukan. Nyatakan, macam tu. Ya, dalam peperiksaan dia ada panjang pernyataan, ya, lepas tu baru dia masuk soalan. Nyatakan faedah-faedah aktiviti bersukan. Kadang dia macam tu. Tapi untuk perbincangan kita yang mudah, yang simple pagi ni, kita relax saja, kita ambil tajuk yang simple. Jadi, ya, sepanjang cikgu sebut tadi, mungkin kamu boleh catat lah, ya. Okey, ambil catatan, silakan. Okey, baik. Okey, faedah bersukan. Okey, untuk tajuk faedah bersukan, isi cikgu berikan. Ni, ya, antara faedah bersukan, antara, nampak, isi satu. Ya, okey, isi satu cikgu bagi. Ya, bila kita bersukan, ya, kita dapat menyihatkan badan. Ini semua orang akur. Ya, apabila kita bersukan, masing-masing kita ni, ya, kita bayangkan masing-masing lah. Ya, dah lama PDPR, ya, dah lama PDPR, minta maaf. Dah lama PKP, ya. Jadi sepanjang PKP itulah kita PDR, ya, ibu ayah kita pula BDR, ya, masing-masing dengan situasi masing-masing, ya. Jadi lama dah kita tak bersukan. Jadi, ya, sebaik-baiknya bila kita dah mula, ya, pihak kerajaan, ya, dah mula melonggarkan, ya, situasi PKP kita ini, kita ambillah manfaat itu. Antaranya bersukan, ya. Jadi bila bersukan, apa kita dapat? Ni dia, isi satu. Ya, bersukan dapat menyihatkan badan. Boleh buat catatan, ya. Bersukan dapat menyihatkan badan. Okey pelajar, kita nak tengok teknik yang kita pakai tadi, yang kita sebutkan awal tadi. Ya, bersukan isi, ya. Ini isi. Cikgu pernah terangkan tajuk ini dulu, kan cikgu sebut. Kita pernah buat 14 hari bulan 6 dulu. Ni yang cikgu kata ni. Ya, 14 hari bulan 6. Kamu bayangkan. Ya, dengan tajuk cara-cara mengekalkan perpaduan negara. Muka surat 33. Kalau kamu masih ingat lah. Ya, kita buat ini bila? 14 hari bulan 6, pelajar. Hari ni 27 hari bulan 9, pelajar. Dah berapa bulan dah tu? Ya, 7, 8, 9. Dah 3 bulan lebih, 4 bulan kita tinggalkan, ya, karangan respon terbuka. Hari ni kita baru kita buat balik. Kamu bayangkan, ya. Jadi, last kita buat ialah 14 hari bulan 6, cara-cara mengekalkan perpaduan negara. Di dalam buku teks muka surat 33 ada diterangkan ayat topik,
ayat contoh, ayat huraian yang kedua, kemudian ayat contoh, ya, dan keempat ayat kesimpulan. Kalau kamu masih ingat. Ingat tak lagi pelajar-pelajar? Kita pernah buat ni. Ingat tak kamu? Ingat kan? Bagus ya. Kamu hantar latihan pada cikgu dan cikgu semak. Hari ni kita jumpa balik. Tetapi hari ni cikgu bagi idea MBK. Sebenarnya sama saja. M ni ayat huraian. B ni bagaimana mengapa ayat bagaimana kita nak ulah ni ayat huraian. Bagaimana ni ayat contoh. Ya, mengapa ni ialah ayat huraian, bagaimana ni ialah ayat contoh, lepas tu kesan, ya, kesan daripada bagaimana tadi, ya. Okey, baik. Jadi nampak tu, ya, faedah bersukan yang pertama ialah kita dapat menyihatkan tubuh badan kita. Okey, sekarang, ya, cikgu nak sentuh, kita nak ulah, ya. Kamu tengok contoh-contoh yang cikgu akan paparkan ini, ya. Okey, baik. Tu dia. Ni kita besarkan sikit, ya. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Ni. Okey, sekarang, ya, daripada faedah tadi, ya, menyihatkan badan tadi, itu isi. Itu ialah ayat isi, ya. Okey, sekarang kita nak ulah faedah bersukan tadi dengan menyihatkan badan, ya, menyihatkan tubuh badan kita. Bila kita bersukan, apa yang kita dapat? Kita dapat sihat. Kita dapat sihat. Okey, mengapa kita nak sihat? Ni dia olah, ya. Kita bersukan tadi dapat menyihatkan badan. Bila kita bersukan, kenapa? Mengapa? Yang ni ayat huraian. Mengapa? Mengapa kita nak sihat? Okey. Kerana apabila kita bersukan, badan kita akan mengeluarkan peluh. Dan berlaku pembakaran lemak dalam tubuh badan kita. Ayat simple saja. Dan cikgu yakin, ya, yang bersama dengan cikgu ini 26 orang, ya, boleh memahami ayat huraian ini. Mengapa ni huraian? Ya, mengapa ni? Kenapa kita nak sihat? Kita olah dia. Ya, kita nak sihat kerana apabila kita bersukan, buatlah sukan apa pun, ya, badan kita akan mengeluarkan peluh. Kalau kamu nak letak titik dekat sini, peluh. Kamu nak tambah ayat baharu dengan huraian Allah dah terlajak, tertekan. Okey, kita patah balik, ya. Okey. Okey. Ya. Kalau kita nak letak noktah dekat sini peluh tadi. Kita nak sambung dengan ayat baharu, boleh tak? Boleh. Sebab kalau kamu masih ingat, ayat huraian boleh 1, ayat huraian boleh 2. Bergantung pada kreativiti kamu, bergantung pada kemampuan kamu, ya. Kamu letak entah kat sini, kamu sambung. Kan ayat majmuk ni kan ada dan, kan. Jadi kalau kita nak pisahkan, kita pinjamlah ayat baru. Ya, hal ini menyebabkan, ya, berlaku pembakaran lemak dalam tubuh badan kita. Boleh, ya. Kalau yang mahir tu boleh, ya. Okey, tak apa, yang ini kamu dengar dulu sebab cikgu akan share dalam grup. Cikgu dah sediakan, ya, untuk di-share dalam grup, ya, untuk dikongsikan dalam grup sebab kita ada latihan, ya. Nanti kamu boleh tengok. Sekarang kamu dengar dahulu, ya. Sebab kalau nak catat pun nanti ada lagi, ya, sambungan penerangan cikgu ni, ya. Okey. B, bagaimana? M, mengapa? Mengapa kita nak sihat? Okey, tadi, ya, nak sihat sebab ini, ya. Dia nampak kita dia olah. Ya, ni cara teknik nak mengembangkan isi pelajar, ya. Cuba kamu perhatikan perlahan-lahan, ya, sebab cikgu yakin 26 orang ni bukan semua yang mampu mengembangkan isi dengan baik. Ya, faham sangat-sangat. Ada orang macam mana nak buat cikgu? Saya tak mampu. Okey, sekarang kita sedang rongkai masalah kamu. Okey, tengok bagaimana. Bagaimana pula cara nak sihat tadi? Kita boleh bersukan dengan cara berbasikal, bermain badminton atau sekadar berjoging. Nampak? Bagaimana? Ialah ayat
contoh. Nampak? Diolah tu satu persatu pelajar. Ya, macam mana kita nak dapatkan badan kita tadi boleh bergerak, boleh pengaliran darah boleh berjalan dengan baik. Cara dia bagi berbasikal boleh, bermain badminton boleh, berjoging pun okey, ya. Badan kita akan sihat, mengeluarkan peluh. Bila peluh keluar, berlaku pembakaran lemak dalam badan kita. Cantik sangat huraiannya, ya. Ini ayat kedua. Ya, ayat pertama mana? Ayat pertama isi. Isi yang apa tadi kita sebut bersukan menyihatkan tubuh badan. Itu ayat pertama. Ini ayat kedua. Mengapa ni ayat kedua? Contoh ni ayat ketiga. Ayat contoh. Okey. MBK kesan, ya. Kesannya badan kita akan menjadi sihat dan cergas serta, nampak? Ini ayat majmuk pelajar. Boleh tak kalau saya nak pecahkan cikgu? Boleh. Ya. Ini kan kata hubung. Kita kan dah belajar ayat majmuk. Nampak, ya? Kita saling, ya, cantiknya ilmu bahasa Melayu ni. Ya. Dalam tata bahasa, kita gunakan dalam karangan. Saling berkait tu pelajar. Itu sebab jangan tak buat latihan cikgu bagi. Ya. Jangan tak buat, ya. Untuk kamu. Kamu belajar, kamu buat, kamu dapat. InsyaAllah, ya. Okey. Jadi kesannya badan kita akan menjadi sihat dan cergas. Ya, kita juga kalau nak buat ayat baru. Ya, jadi karangan kan makan panjang lah. 180 boleh. InsyaAllah memang boleh. Ya, baru satu perangan ni. Tapi kita dah boleh buat dalam 7-8 baris. Ayat yang kita sebut ni, ya, insyaAllah cikgu yakin boleh jadi 7 hingga 8 baris, ya. Jadi kesannya, kesan bila kita bersukan tadi sihat, badan sihat. Kenapa nak sihat? Kenapa macam mana boleh sihat? Sebab berlaku pembakaran lemak dalam tubuh badan. Macam mana nak jadi sihat? Jogging, main badminton, berbasikal. Apa jadi bila kita sihat? Badan kita, bila kita bersukan, badan kita sihat, cergas. Sebagai seorang pelajar, kita tidak berasa lesu ketika belajar di dalam kelas. Dalam rumah pun sama, ya. Jadi hari ni pagi hujan, sekarang ni pun musim hujan. Petang-petang kalau tak hujan, pergilah berjoging. Ya, berjoging depan rumah, main badminton adik-beradik, ya, sambil mengukuhkan ukhuwah adik-beradik, kita dapat sihat. Esok nak belajar mudah, kan gitu. Okey, alhamdulillah. Okey, ini kesan dia. Ya, nampak M B K. Setakat tu aja nak tanya apa-apa pelajar. Mungkin ada yang nak bertanya. Boleh faham tak cara teknik yang cikgu sedang sebutkan ini? Boleh faham tak pelajar? Boleh. Boleh ikut, ya. Okey, alhamdulillah. Cikgu buat slow-slow, ya, supaya kamu boleh ikutlah, ya. InsyaAllah akhir sekali ada tugasan supaya apa yang kita bincangkan kamu kamu guna balik, ya, dalam untuk kita bila dah kita bincangkan, ya, kamu mampu buat balik, ya. Bila boleh buat, itu yang terbaiklah. Dah buat, jangan lupa hantar. Bila hantar, insyaAllah cikgu semak. Ya, cepat lambat. Itu selalu cikgu sebut. Lambat, cepat atau lambat, insyaAllah kerja kamu cikgu semak. Ya, cikgu free, masing-masinglah kita kan. Cikgu free, cikgu akan semak. Ya, okey, baik, kita pergi kepada penghuraian keseterusnya. Okey, perhatikan. Apa pula seterusnya? Tu dia. Okey, pelajar, ya. Okey, cikgu besarkan sikit. Tu dia. Sambungkan semua huraian isi dengan gramatis. Gramatis ni apa? Kemeh, mantap, berkesan. Gramatis. Sambungkan semua tadi yang kita buat MBK tadi, ya, menggunakan penanda wacana yang sesuai. Penanda wacana ni banyak sangat. Kamu boleh tengok dalam kamu boleh pergi ke Google, kamu type contoh-contoh penanda wacana, dia keluarlah macam-macam. Pendahuluan macam mana, nak sambung isi macam mana, nak bagi contoh macam mana, nak penutup macam mana. Macam-macam penanda wacana yang ada. Ya, jadi untuk tajuk kita pada pagi ni, okey, ini yang disarankan. Ini yang diberikan sebahagiannya.
pakai yang ni kerja cikgu. Boleh kalau kamu nak pakai yang ni saja. Tapi sebenarnya kan cikgu sebut tadi ada banyak. Ya. Jadi ini sebahagian daripadanya. Jadi kita guna penanda wacana ini. Hal ini demikian kerana. Jangan hal ini kerana ya. Jadi tengok contoh. Hal ini demikian kerana. Bla 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 apalah. Kita ambil ayat kita tadi. Dalam mengapa. Kita sambung dengan sebagai contoh. Maknanya bagaimana tadi? Ya, sebagai contoh. Jelaslah bahawa. Nak letak kat mana? Dekat kesan. Nampak tak? Ya, cantik ni kalau kamu boleh kekalkan apa pun karangan kamu nak buat dengan 3 penanda wacana ni. Masya Allah, ya, cikgu yakin sangat ya karangan kamu akan sampai kepada tahap cemerlang. Cemerlang tu berapa? Berapa cemerlang? Cemerlang tu ialah 26 sampai 30. Tak nak ke cemerlang? Jadi kita nak karangan kita ni duduk dalam tahap A1, A2. A1, 28 sampai 30. A2, 26 hingga 27. Tak nak ke? Kan, kita kan cikgu sebut tadi, karangan ialah bahagian yang paling banyak markah. 30 pelajar. 30 bukan sikit. Takkan kita nak duduk 19/30? Bayangkan. Takkan kita nak duduk 22/30? Kita kena upkan markah karangan kita. Jadi 26 yang bersama dengan cikgu ini, mudah-mudahan berkat ilmu yang kamu dapat, mudah-mudahan berkat dengan kehadiran kamu, kamu fokus pula kepada apa yang sedang kita belajar pada pagi ini, kamu boleh buat karangan dan duduk pada tahap cemerlang. Amin, amin ya. Cuba ya. Okey, baik, ini cara kita nak menyambung guna penanda wacana. Guna penanda wacana. Okey, lepas ni kamu mungkin boleh tengok balik contoh-contoh penanda wacana. Macam cikgu sebut tadi, type saja penanda wacana, dia akan keluarlah ya. Okey, baik, seterusnya kita tengok apa bahan seterusnya. Okey. Ayat penegas. Ayat penegas ni ialah ayat kesimpulan. Dia terasing sikit. Habis dah kita buat kesan tadi, akhir sekali ialah ayat penegas pelajar-pelajar. Okey, cikgu besarkan sikit ayat penegas. Okey, baik. Jelaslah bahawa tubuh badan kita akan sihat jika kita rajin melakukan aktiviti sukan. Okey, nampak tak? Jelaslah bahawa ni bila dia timbul, dia datang waktu ayat kesimpulan. Ayat kesimpulan dalam satu perenggan yang sama. Dalam satu perenggan yang sama, tetapi ayat yang terakhir. Ayat 4 lah. Ayat yang terakhir, ayat huraian. Ayat kesimpulan ataupun ayat, kita panggil juga sebagai ayat penegas. Dengan perkataannya nampak, jelaslah bahawa. Dia nak tutup dah. Dah tak nak pakai dah isi sihat tubuh badan. Melahirkan badan yang sihat, cergas. Okey, tubuh badan kita akan sihat jika kita rajin melakukan aktiviti sukan. Habis dah karangan kita Kalau rasa nak masukkan peribahasa, ungkapan menarik, lagi bagus. Lagi bagus. Okey, bonus untuk anda 28, 29, 27. Kalau kamu mampu memasukkan sekurang-kurangnya satu pelajar sekurang-kurangnya satu ungkapan menarik. Masukkanlah. Badan sihat, macam mana? Badan cergas, peribahasa. Siapa boleh bagi contoh peribahasa yang sesuai untuk sihat ni? Ya Afika, badan sihat, otak cergas, ya ke? Betul otak cerdas. Badan cergas, otak cerdas. Itu satu. Masukkanlah. Terima kasih Afika. Jelaslah bahawa tubuh badan kita akan sihat jika kita rajin melakukan aktiviti sukan. Tambah hujung ini, badan cergas, otak cerdas. Bak kata peribahasa.
bak kata peribahasa kalau nak tambah. Itu bonus. Sekurang-kurangnya 1. Boleh masukkan ya. Okey, alhamdulillah selesai. Okey, kita tengok seterusnya. Ini dah kira habis dah. 1 perenggan dah. Mantap ya. Ada ayat ada okey pelajar ya. Ada ayat topik. Ayat topik itu isi, ada ayat huraian, ada ayat contoh dan ada ayat kesimpulan. Lengkaplah karangan kamu. Ya, okey, bahan seterusnya kita nak tengok dia cantum ke semua isi-isi tadi. Okey, cuba anda perhatikan sekarang ya. Bagaimana ni perenggan isi lengkap. Yang kita dah bincangkan dari awal tadi. Okey, cikgu rangkumkan menjadi perenggan lengkap. Ya. Okey, faedah bersukan tajuk kita kan. Isi 1, bersukan dapat menyihatkan badan. Kita binalah ayat. Ya, antara faedah bersukan ialah bersukan dapat menyihatkan tubuh badan kita. Titik dekat situ. Sambung. Nampak M mengapa? Dan cikgu tulis kat situ AH. AH ni maknanya ayat huraian. Okey, yang ini cikgu dah share dalam grup. Kejap lagi cikgu akan masukkan dalam grup. Ini tak apa, kamu tengok saja dahulu. Okey, nampak tak? Cikgu merahkan tulisan ni. Kenapa? Kerana ini ialah penanda wacana yang kita syurkan tadi. Contoh, peganglah 3 ni cukup. Ya, kalau apa pengkarangan biasakan. Tak apa ke cikgu kalau saya guna perkara yang cara yang sama? Tak ada masalah. Ya, kalau kamu rasa itu yang kamu mampu untuk diri kamu, buat. Tapi bila dah mahir nanti ubahlah. Ya, kena ada penambahbaikan. Ya, okey. Hal ini demikian kerana ambil balik huraian kita tadi. Pak, ya, apabila kita bersukan, badan akan mengeluarkan peluh dan berlaku pembakaran lemak dalam tubuh kita. Ayat tadi kita cantum bersama-sama dengan penanda wacana. Ya, nampak cantik, dia jadi dah panjang dah ayat ni. Ya, kalau tulisan kamu pun nanti cuba ya. Dengan tulisan masing-masing cuba salin balik semula. Kamu dapat tak? Cikgu sangat yakin. 7, 8, 9 baris memang boleh. Ya. Okey, baik itu ayat huraian. Okey, kita pergi kepada sambungan seterusnya tadi nampak bagaimana. Kita ambil balik sebagai contohnya. Kita salin saja balik. Ya, sebagai contohnya, kesannya jelaslah bahawa. Nampak? Yang merah-merah ni semua penanda wacana. Ya, penanda wacana. Okey, sebagai contohnya, kita boleh bersukan dengan cara tadilah contoh. Kan? Nampak? Sebagai contoh. Dia guna pun sebagai contoh. Jadi, kalau kamu boleh buat macam ni, memang kemaslah karangan kamu. Ya, berbasikal, bermain badminton atau sekadar berjoging. Sambung ayat berikutnya, kesannya. Guna perkataan. Kesannya, badan kita akan menjadi sihat dan cergas serta tidak berasa lesu. Tidak mudah berasa lesu ketika belajar di dalam kelas. Nampak? Bahasa pun kemas. Belajar di dalam kelas. Jelaslah bahawa kita tutup perenggan 1. Ni semua dalam perenggan 1 ya. Jangan silap faham. Ini yang kita bincangkan ni semua dalam perenggan 1. Ada isi, ada huraian, ada contoh, ada kesimpulan isi. Memang kemas. Mantap karangan kamu ya. Ada jelaslah bahawa tubuh badan kita akan sihat jika rajin melakukan aktiviti bersukan. Pepatah Melayu ada berkata, badan cergas, otak cerdas. Wow, memang kemaslah karangan. Kalau boleh buat macam ni. Ya. Okey, selesailah. Habis 1 perenggan. Ini cara nak mengolah isi. Ya. Okey, habis dah. Ada apa nak tanya tak setakat tu? Ini cara dah kemas dah 1 perenggan. Cuba cikgu tak buat dalam lengkap. Ini cikgu bagi ni dalam nota, point. Nampak? Isi 1, kemudian mengapa. Tapi kalau kamu nak try lepas ni, cubalah ya. Jadikan sebagai latih to be ya. Kamu cuba cantumkan ayat tadi ya, ayat ni ya. Cantumkan ya, isi 1, kemudian huraian, kemudian ya bagaimana ya ayat huraian, kemudian kesan, kemudian ayat kesimpulan. Cubalah buat ya.
Cuba buat dan kamu tengok sendiri satu perenggan ini kamu boleh buat berapa baris, ya. Cuba macam cikgu kata tadi, penambahbaikan. Dulu darjah 6, kamu buat 4 baris, 5 baris. Sekarang dah tingkatan 1, upgradekan diri kita. Dah boleh 7, 8 baris. Itu dah ada penambahbaikan, ya. Okey, ada apa nak tanya tak di situ? Okey. Boleh faham, ya? Okey, alhamdulillah boleh faham lah, ya, sebab memang tersusun, ya. Okey, tersusun caranya. Okey. Jadi macam biasalah, ya, sebelum kita nak tutup kelas, cikgu bagi satu latihan dengan tajuk yang sama. Tajuk kita ialah faedah bersukan. Okey. Huraikan isi berikut. Ini isi kedua, ya. Tadi isi pertama. Ya, isi pertama tadi ialah bersukan dapat menyihatkan badan. Tadi isi pertama. Okey, sekarang bersukan juga. Nampak? Juga. Merupakan aktiviti mengisi masa lapang secara bermanfaat. Gunakan teknik MBK tadi. Kenapa kamu kata, ya, sukan ni boleh mengisi masa lapang secara bermanfaat? Kenapa kamu kata macam tu? Macam mana cara nak mengisi masa lapang tadi? Contoh. Kemudian, kalau kita buat yang tu, apa akan jadi kesannya? Dan tutup, jelaslah menunjukkan bahawa. Tutup dia. Cuba, ini latih tubi kita hari ni. Ya, ini ialah latihan yang cikgu tinggalkan kepada kamu pada minggu ini untuk anda selesaikan. Ya, okey. Ambil ini. Okey, baik. Okey, ya. Okey, ni ya, huraikan. Okey, okey. Okey. Kamu macam mana nak buat? Kamu salin. Kalau rasa, cikgu, kalau saya salin dulu isi yang pertama tadi, boleh tak? Boleh. Silakan. Tak ada masalah. Ya, sangat cantik lah. Ya, kamu ambil yang pertama tadi, salin dulu. Ya, isi pertama faedah bersukan. Lepas tu kamu salin tadi, kan? Mengapa? Lepas tu bagaimana? Ya, lepas tu kesan, ya, dan juga ayat penegas. Salin dulu. Okey. Lepas tu barulah masuk latihan kita. Ya, masuk latihan kita. Kamu tulis perkataan latihan. Huraikan isi berikut. Ni isi yang kedua, ya. Kamu boleh catat dekat sini isi kedua. Tadi isi pertama. Ya, bersukan dapat menyihatkan badan, itu ialah isi pertama. Okey. Ada cikgu tunjukkan tadi, ya. Jadi okey, kita tengok balik belakang. Mungkin boleh tengok balik belakang. Okey. Cikgu patah balik belakang. Ini yang dah lengkap. Nak patah balik belakang. Mana? Ni tengah undur. Memang tengah undur pun. Okey, ni penanda wacana dia. Okay, laju sikit, ya. Ni tajuk dia. Okey, ni tajuk dia. Okey, faedah bersukan. Buat tajuk dulu, ya. Tajuk kita ialah faedah bersukan. Okey. Yang ni isi satu yang cikgu sebut tadi. Ya, bersukan dapat menyihatkan badan. Yang ni kalau nak salin ni boleh? Boleh. Kalau nak, ini terpulang pada kamu lah. Ya, buku kamu. Sebab kita dah masing-masing ni. Jadi boleh kalau nak salin ini. Kalau nak terus pergi kepada, ada cikgu akan masukkan dalam grup. Ya, yang ni baru. Tak payah salin lah. Ya. Cikgu syorkan yang ni. Yang cikgu akan masukkan dalam grup nanti. Ya, cikgu akan masukkan dalam grup ialah yang ini. Okey, ni ayat penegas dah hujung. Ya. Okey. Okey, alhamdulillah, ya. Ini PowerPoint yang cikgu buat semalam. Mulakan di sini. Ya, mulakan daripada sini. Ya. Salin yang ini. Ya, salin tajuk. Okey, tajuk faedah bersukan. Isi satu dia yang ini. Ini ialah gabungan isi-isi. Ya, gabungan isi-isi dengan nampak tajuk dia perenggan isi lengkap. Yang ni cikgu dah masukkan dalam grup. Kalau terbaiknya anda salin. Ya, sebagai contoh.
Okey, salin. Kemudian sampai habis. Sampai kepada sini. Sampai sini salin habis. Lepas tu dah habis, barulah masuk tugasan kita pada hari ini. Ya, bersukan juga merupakan aktiviti mengisi masa lapang. Okey. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, selesai. Ya. Okey, baik. Kira dah habis lah tu. Ya. Okey, baik. Sekarang cikgu buka kepada pertanyaan. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita mengakhiri kelas kita pada pagi ni? Sejam. Ya. Memang. Cikgu tak nak buat panjang-panjang. Ada apa nak tanya? Kenapa Aina Farisha tu nak tanya ke apa? Oh, suara kamu macam tak berapa jelas, Aina. Aina nak tanya apa ya? Mungkin Aina boleh type ke? Aina bertanya ke apa tu? Sebab suara anda bergema, Aina. Macam mana tu ya? Kamu nak tanya kalau nak ni, kalau masalah kamu boleh type. Latihan tu buat dekat. Okey, baik. Okey, kita sekarang ni ya dalam karangan ya. Jadi anda buat dalam kalau ada yang dah beli buku karangan, okey teruskan. Kalau tak ada buku karangan, anda boleh guna testpad. Karangan pakai testpad. Seni bahasa satu buku, sistem bahasa satu buku, komsas, novel dan juga karangan dalam testpad. Ya, dalam testpad berasingan. Kalau kata buku yang kamu beli tu tebal, ya kamu boleh guna satu buku bahagikan dua. Ya, maksudnya depan sistem bahasa, tengah seni bahasa pun boleh. Kalau buku tu agak nipis, kamu asingkan satu buku untuk sistem bahasa, satu buku untuk seni bahasa dan latihan kita hari ni buat dalam testpad. Ya, buat dalam testpad. Tapi kalau kamu memang ada buku, misalnya kamu beli 3 buah. Ya, kamu beli 3 buah, lepas tu memang kamu dah tetapkan sebuah untuk sistem bahasa, sebuah untuk seni bahasa, sebuah lagi untuk karangan, silakan. Sekarang ni cikgu dah kembalikan kepada anda. Ya, macam mana mudah kamu buatkan latihan, cuma pastikan tidak bercampur aduk. BM. Jangan campur BM dengan bahasa Arab. Tak mau ya. Bahasa Arab. Okey, itu dia Aina ya. Okey, lagi ada apa nak tanya sebelum kita mengakhiri kelas pada pagi ni? Satu perenggan. Damia ya. Satu perenggan maksimum berapa ayat? Okey, macam ni Damia. Terima kasih atas pertanyaan kamu. Okey pelajar. Dalam perenggan, karangan ni dia tak hadkan berapa jumlah perkataan. Cumanya Damia, karangan respon terbuka kamu tak perlu ambil masa untuk kira jumlah perkataan ya. Yang nak kira jumlah perkataan ni Damia dan pelajar ialah ulasan. Ialah ringkasan. Ialah karangan respon terhad. Respon terhad yang 80 patah perkataan yang kita buat tempoh hari tu. Ya, tapi karangan respon terbuka ni Damia dan pelajar, kamu tak perlu risau. Kalau kamu boleh buat perenggan ini dalam 7 baris, tak payah nak kira ya, jangan kira ya, sebab tak perlu kira. Arahan dia akan buat jumlah karangan anda hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan. Tapi untuk latihan pagi ni, kalau kamu rasa kamu nak bilang yang awal tadi, ya, okey, yang kita buat latihan mula-mula tadi kan. Okey, dah sekian, terima kasih. Tak apalah, ya. Okey, kalau kamu cuba cantum, kamu bilang jumlah perkataan. Untuk latihan pertama ni tak apalah kamu bilang. Tapi dalam peperiksaan, cikgu sangat yakin kamu tidak akan ada cukup masa untuk mengira jumlah perkataan. Tapi kalau kamu boleh buat macam style kita tadi, teknik kita tadi, ada ayat topik, ada ayat huraian, ada ayat contoh, ada ayat kesimpulan, dah tentu akan lebih. Kita baru satu perenggan. Okey, sekarang ialah latihan yang kedua. Kamu cuba buat macam yang cikgu sebut tadi. Bila 2 perenggan ni pun cikgu dah yakin kamu dah mungkin boleh dapat dalam 80 patah 100 pun dah cikgu yakin boleh dapat. Gitu ya. Okey Damia. Jadi satu perenggan tak payah kira. Ya, kamu tanya tadi berapa jumlah perkataan, tak ada had. Ya. Boleh tak cikgu karangan saya sampai 350?
Tak ada masalah. Cikgu ataupun perusahaan tak akan potong jumlah perkataan kamu. Sebab arahan dah kata lebih 180, kan? Jadi, saya buat cikgu sampai 350. Tak apa. Tak ada potongan markah. Bahkan kalau kamu boleh buat cara macam tadi, nak dapat 27, 28 dalam genggaman. Tu, macam tu. Ya? Okey, lagi ada pertanyaan lain? Okey. Tak ada ya? Boleh kan? Okey, kalau ada apa-apa nanti boleh PM cikgu je. Okey, jadi tugasan kita hari ni, ya, apa yang kamu nak kena buat? Okey, yang pertama, macam tadilah cikgu sebut, ya, salin tajuk kita, lepas tu salin contoh karangan, lepas tu tugasan ialah menghasilkan karangan perenggan lengkap dengan isi kedua yang telah dinyatakan tadi, ya. Okey, baik. Ada apa-apa nak tanya last? Tak ada ya? Okey, boleh faham tak pelajar-pelajar? Boleh faham tak? Okey? Boleh ya? Okey, baik. Okey, cikgu rasa pun boleh faham ya. Okey, kalau tak ada apa-apa nak bertanya. Okey, kelas. Kita berhenti pada 9-8 minit. Awal juga ya. Jadi cikgu mohon sangat-sangat 26 yang hadir ini tunjukkan ya bertanggungjawab anda ya sebagai seorang pelajar. Tunjukkan kamu ada lagi 50 minit. Sebenarnya 50 minit untuk satu perenggan sangat mencukupi. Sebab apa? Sebab dalam peperiksaan diberikan 45 minit untuk menghasilkan karangan yang pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. 5 perenggan tu 45 minit. Jadi sekarang kita ada 50 minit. Cikgu mohon sangat-sangat ya. Ambil masa, jangan bertangguh. Buat terus dan terus send kepada cikgu. Hantar kepada cikgu. Cikgu tak semak, itu tak ada masalah. Ya, sebab cikgu mungkin ada tugasan lain. Ya. Jadi cikgu akan ambil masa untuk semak latihan anda. Tapi semak insyaAllah sebelum tiba masanya minggu depan, ya, anda akan menerima jawapan anda. Ya. Okey, jadi tolong pastikan 26 yang bersama dengan cikgu ini tunjukkan ya disiplinnya kamu sebagai seorang pelajar, ya, hantarlah. Ya. Kalau tak dapat hantar, kalau kata ada hal ke apa ke, ya, tak dapat hantar masa ni, hari ni. Kalau tak dapat hantar hari ni, yang pasti hantar. Ya. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa pelajar, okey, cikgu tinggalkan anda dalam tempoh 50 minit dari sekarang sehingga jam 10 pagi. Selesaikan tugasan. Ya, moga-moga boleh faham apa yang kita belajar hari ni, boleh menghasilkan perenggan yang lengkap dengan baik. Ya, dah siap hantar kepada cikgu. Okey, jadi sekian sahaja kelas kita pada pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih semua kepada pelajar-pelajar. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sama-sama.